May I introduce H? When I was back in one place too. Do you have a problem? I don't know. Do I? A sniff of anything untoward, and you call it in. This is Black Friday. We got a guy on the inside. Inside of what? If that doesn't work, we blow our way in. So let me get this straight. They just walked away. No, we hired you to move money. Help me to protect money. Hello semua, semoga anda selamat dan sejahtera. Kali ini saya akan membawakan preview storyline jalur cerita filem Wrath of Man, sebuah filem aksi thriller yang dirilis pada April 2021 berdurasi hampir 2 jam. Filem Wrath of Man ini mengisahkan tentang Hill atau dipanggil H yang berang, marah, mahu membalas dendam kerana anaknya dibunuh perompak yang menyamun duit dari truk perisai syarikat Fortico, dan H sendiri parah ditembak dan koma selama 3 minggu. Ada 4 watak penting dalam filem ini, iaitu Hill, Bullet, Jen dan Jackson. Hill atau H adalah penyamar yang masuk untuk bekerja di syarikat Fortico Armed Truck Security menggunakan identiti palsu sebagai Patrick Hill bertujuan menyiasat pembunuh anaknya. Bullet adalah pengawal bersenjata senior di Fortico, manakala Jen adalah veteran tentera dan perompak yang membunuh anak H yang bernama Doggy, sementara Jackson adalah perancang dan ketua perompak. Cerita filem Wrath of Man ini dimulai dengan opener 2 pengawal truk armor Fortico keluar daripada depo Fortico, namun dirompak oleh sekumpulan veteran tentera berlagak pekerja kontraktor diketuai Jackson. Perompak memaksa 2 pengawal keluar dari truk, lalu mula memunggah guni-guni beg duit ke kenderaan lain, sementara terdengar suara menerusi walkie-talkie perompak yang telah menembak 2 pengawal, seorang remaja lelaki dan seorang lelaki dewasa. Selepas kredit title, cerita dimulakan semula memaparkan H datang ke syarikat Fortico memohon kerja dan dibriefing oleh penyelia bernama Terry. Bullet menjadi coach H dan memberitahu dia perlu melepasi latihan stamina, menembak dan membawa kenderaan selama 8 jam dengan mencapai markah sekurang-kurangnya 70% untuk diserap sebagai pengawal bersenjata. 70%. Just slipped in. H kemudian diperkenalkan dengan rakan-rakan sekerja di locker, unit equipment dan Dave, rakan setugas serta dia mula bekerja. Dave mula risau Bullet tidak muncul-muncul dari mengutip duit di kapal pesiaran. Rupa-rupanya Bullet dijadikan tebusan untuk merompak wang di dalam armor truck mereka. H menyuruh Dave yang gugup mengikuti arahan perompak. Namun Dave dan Bullet terkejut bila H dengan berani mula menupaskan perompak. Tindakan H mengejutkan dan menterujakan staf-staf Fortico. Namun H disoal siasat. Mengikut prosedur, supervisor Terry mahu meletakkannya bekerja sementara di dalam pejabat. Namun ditegah Blake, pemilik syarikat, kerana tindakan H telah menaikkan moral dan reputasi syarikat Fortico. Rupanya yang menyoal siasat H adalah orang-orang FBI. Namun Big Boss FBI, iaitu Agent King, mahu hal itu dipendamkan. Cerita kemudian di flash forward 3 bulan ke hadapan dan sekali lagi armor truck H cuba dirompak. Namun ironinya, perompak lari sebaik melihat wajah H. Like he saw a dark spirit. Sekali lagi ini mengejutkan staf Fortico, khasnya supervisor Terry. Beberapa sisipan peristiwa kecil berlaku sebelum cerita di flashback 5 bulan ke belakang, iaitu H bersama anaknya Doggy di luar rumah. Global warming.
The ice cap's melting. Well, what melts up there reforms down there. Hayes menerima panggilan telefon daripada orang kanannya, Mike, yang mahu Hayes memantau pergerakan keluar sebuah kenderaan Fortico. Hayes yang memikirkan hal itu hanya seketika lalu akur dengan permintaan Mike. Namun ketika Hayes keluar kenderaan untuk membeli makanan sambil memantau, berlaku rompakan ke atas truk itu berdekatan kereta Hayes yang menyebabkan perompak menembak Doggy dan kemudian Hayes. Cerita kemudian di flash forward kembali ke depan 3 minggu kemudian yang menunjukkan Hayes tersedar dari koma di hospital. My beautiful boy. Isteri Hayes begitu kecewa kerana anaknya mati ketika bersama dengan Hayes. Hayes mengarahkan orangnya iaitu Mike, Moggy dan Brandon menyejak pembunuh anaknya yang menyaksikan mereka melakukan interrogation dan serangan, namun semuanya gagal. Hayes menipu Mike, dia akan ke London, namun sebaliknya Hayes mendapatkan identiti dokumen palsu untuk bekerja di Fortico. Hakikatnya Hayes mula syak Mike cuba mengaburi usahanya. Kemudian kita dibawa ke pertemuan 5 veteran tentera termasuk Jackson dan Jen, pembunuh anak Hayes. Scene ini menceritakan tentang Jackson dan kumpulan veteran perang yang kecewa dan turutnya melakukan perompakan. Lalu dipaparkan mereka mula melakukan rompakan di rumah orang kaya tempat Carlos, salah seorang mereka bekerja dan berjaya melarikan nilaian rompakan $500,000. Namun mereka tidak berpuas hati dan Jackson merancang merompak truk armor syarikat Eaton Security dengan nilaian wang $1.18 juta dengan bantuan orang dalam pemberi maklumat. Kemudian Jason merancang merompak truk armor syarikat Fortico Security dengan nilai wang $6 juta juga dengan bantuan orang dalam. Scene ini adalah flashback perompakan di awal filem ini di mana mengikut sudut pandang perompak yang memaparkan kejadian lebih detail, menceritakan mengapa mereka menembak pengawal bersenjata Fortico dan anak Hayes serta Hayes yang menerpa. Cerita kemudian di flash forward 5 bulan ke depan dan kali ini Jackson merancang merompak depo Fortico Security dengan nilaian wang 150 juta hingga ke 160 juta dolar yang dianggap sebagai jackpot dan bakal dibahagi 7 orang termasuk orang dalam. Di Fortico, Supervisor Terry mahu para pengawal lebih berhati-hati kerana khawatir dengan sentimen Black Friday, memandangkan mereka akan menyelia wang sebanyak 180 juta dolar pada hari itu. Hayes dan Bullet membuat rutin mengutip duit dan Bullet berterus terang bahawa dia terlibat sebagai orang dalam dengan rancangan rompakan dan kini mahu mendapatkan jackpot dengan merompak depo Fortico dan mahu Hayes akur rancangannya. Just let them do their jobs, okay? Bullet menyorokkan perompak di dalam armor truck untuk menyusupkan mereka merompak depo Fortico, gudang menyimpan ratusan juta dolar. Move now, move! Polis dan pasukan SWAT bersiap datang manakala Hayes mula bertindak. Ternyata Hayes mendapati orang kanannya Mike bersekongkol dengan misi Jackson dan belot terhadap Hayes. Bullet pula tergamak, mula menembak rakan sekerjanya termasuk Hayes. Thank you. Jackson, Jen dan Bullet merempuh sekatan polis, meninggalkan 3 rakan mereka yang pecundang, lari menuju ke sebuah gudang. Namun Jen membunuh Jackson yang ingin membunuhnya. Jen dan Bullet mencelinap dengan duit menerusi terowong bawah tanah ke sebuah gudang lain, mengelirukan polis. Bullet ingin membunuh Jen, namun Jen lebih dahulu membunuhnya.
Jen berjaya lari seorang diri. Tanpa diketahuinya, Hayes telah menjejakinya menerusi telefon pengesan jejak yang diletakkan Hayes di dalam guni beg duit rompakan, dan Hayes pun membalas dendam. Smile. Cerita pun berakhir bila Hayes menyerahkan semua duit rompakan kepada ejen King FBI. Begitulah pengakhiran filem ini. Nah, apakah pendapat anda tentang filem ini? Adakah ia menarik untuk ditonton? Anda boleh memberikan like dan komen serta subscribe channel sederhana saya ini untuk terus mendapatkan info tentang filem-filem. Akhir kata, setiap tontonan anda amat dihargai kerana ia memberikan motivasi dan sinergi kepada channel saya yang sederhana ini. Terima kasih. Thank you for watching. Manal's back in one place too. You have a problem? I don't know.